Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lilio Channel. Seperti biasa, channel kami ni kami akan kongsikan cerita-cerita seram, misteri dan pelik yang berlaku yang mana berdasarkan kisah benar seseorang. So, korang jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, so kisah yang aku nak ceritakan ni adalah berdasarkan kisah benar di Indonesia yang mana satu keluarga mereka ni dibunuh dengan penuh tragis. So korang dapat bayangkan tak kalau satu ahli keluarga korang tu mati, macam mana? Sedih tak sedih? Sedih kan? So aku akan cerita kat korang macam mana kes itu boleh berlaku dan sebab apa boleh berlaku, apa motif-motif dia. So korang kena tunggu sampai habis video, okay? Stay tune guys. So kisah ini bermula pada 24 Oktober 2018 yang mana seorang orang gaji di rumah tersebut telah berjalan untuk pergi ke bilik anak majikan beliau. Yang mana bilik anak perempuan majikan dia jugalah kiranya. So dalam perjalanan tu dia terfikir kenapa rumah tu terlalu senyap. Sebab pada hari kejadian adalah hari sekolah. So kalau macam kita kat Malaysia ni hari sekolah rumah korang macam mana? Rumah aku memang meriah lah cerita dia. So orang yang nak mandi lah, yang nak siap lah, nak iron baju lah apa-apa kan. Tapi pada pagi tu sangat pelik sebab semua orang diam dan sunyi sepi. So orang gaji ni pun berjalanlah pergi ke bilik anak perempuan majikan ini yang bernama Kathleen dan ini berumur 11 tahun dan ketika orang gaji dia ni buka pintu, dia tengok Kathleen masih lagi tidur. Tetapi dia ternampak ada darah di bantal Kathleen. So dia pelik. So dia pergi dekat-dekat, dia tengoklah, diingatkan darah Kathleen tu darah daripada hidung dia ke apa-apalah. Dia tak expect apa-apalah kiranya. Tetapi ternyata darah daripada bantal itu datangnya daripada kepala Kathleen. So bila dia cek, oh rupanya Kathleen telah pun meninggal dunia ketika itu. Yang mana di kepala dia tu terdapat satu das tembakan yang ditembak dalam jarak yang dekat. So setelah daripada itu, orang gaji dia ni kira terkejut lah sebab anak majikan dia ni dah meninggal, dah mati kiranya kan. So dia pun berlari lah pergi dekat bilik majikan dia pula. So bila dia pergi ke bilik majikan dia ni pula, dia pelik bilik majikan dia berkunci. So dia masa tu dah pelik lah, bilik majikan dia pun berkunci. So korang bayangkan macam mana kalau korang berada di situasi orang gaji itu. Pada waktu pagi-pagi, tiba-tiba anak majikan dah mati, tiba-tiba pergi dekat majikan pula, bilik dah berkunci. So mesti korang akan fikir, mesti something wrong happen lah macam tu kan. So orang gaji dia ni pun panggil lah lagi orang gaji yang lain untuk diorang ni sama-sama pergi cari orang luar bagi tahu yang ada kematian di rumah ni and so on. Kemudian polis pun datanglah ke rumah tersebut dan polis pun pecahkanlah pintu bilik majikan dia ni. Tapi alangkah terkejutnya orang gaji dia apabila mendapati dia punya majikan ni telah pun meninggal dunia juga dan isteri majikan dia juga telah meninggal dunia di tempat kejadian juga. So orang gaji dia pun sangatlah terkejut dan polis pun macam tercari-carilah sebab apa boleh terjadinya kes ni kan. Barulah orang gaji dia teringat majikan dia ni ada lagi seorang lagi anak lelaki yang bernama Rafael yang berumur 18 tahun. So orang gaji dia pun pergilah pula ke bilik anak lelaki majikan dia ni dengan berharap anak majikan dia ni, yang lelaki ni masih hidup lah kiranya. So bila dia pergi, malangnya anak lelaki majikan dia ni yang bernama Rafael ini juga telah mati. So polis pun masih lagi melakukan siasatan untuk cari siapa pembunuh dan apa motif mereka semua ini dibunuh. So polis terjumpa 2 ekor anjing yang dilemaskan di dalam bathtub. Okay. So masa tu polis lagilah pelik kenapa anjing pun boleh mati kan. Kes ini polis klasifikasikan sebagai murder suicide yang mana kes ini telah dirancang dengan sangat terperinci oleh seseorang. So kes ini telah dirancang oleh majikan orang gaji ni sendiri yang mana bapa kepada Kathleen dan Rafael ini. Dan kenapa dia boleh bunuh? Mesti korang pelik kan, kenapa dia bunuh semua ahli keluarga dia? Kalau aku pun pelik juga kenapa dia bunuh kan. Dia tak ada rasa kesian ke, dia tak sayang ke anak-anak dia kan. Majikan orang gaji dia ni bernama Franciscus yang berumur 45 tahun dan isteri beliau berumur 43 tahun yang bernama Margaret. Dan ketika itu, so orang gaji dia ni ada ceritakan kepada polis yang mana Franciscus ni pada malam kejadian sebelum berlakunya pembunuhan tersebut, Franciscus ni telah bermain piano dahulu. Kemudian dia sempat lagi minum kopi pada malam tersebut.
So pihak polis juga ada jumpalah puntung rokok dekat koridor rumah diorang. Dan dekat situ juga polis nampak ada kesan darah. So polis memang expect, memang confirm lah si majikan dia ni yang lakukan sendiri. So sekarang aku nak cerita kat korang kronologi ataupun proses macam mana berlakunya pembunuhan di rumah tersebut. So yang pertama sekali, Franciscus ni telah menembak kepala isteri dia, Margaret, di bilik tidur mereka, dan kemudian dia telah pergi ke bilik anak lelaki dia iaitu Raphael dan telah menembak juga kepala anak lelaki dia, yang mana anak lelaki dia tengah tidur ketika itu dalam bilik, dan kemudian barulah dia pergi bunuh anak perempuan dia yang terakhir sekali, dan dia tembak juga di kepala dalam jarak yang sangat dekat. Barulah dia pergi ke dalam bilik air dan dia lemaskan 2 ekor anjing dia yang bernama Snowy dan Choki, dan sehinggalah anjing dia ni memang tidak bernyawa lagi. Apa yang pelik adalah orang gaji dia ni tidak mendengar sebarang bunyi tembakan. Padahal Franciscus ni telah menembak 4 das tembakan, tetapi yang anehnya orang gaji dia ni tidak terdengar langsung bunyi-bunyi tembakan tu. So kalau korang pelik tak? Kalau kita 1 das tembakan pun dah bunyi kuat sangat-sangat kan. So dia tak dengar langsung bunyi tembakan. Betapa terperincinya Franciscus ni dia buat plan untuk bunuh anak-anak dan isteri dia ni. Tambahan lagi, orang gaji dia kata selalunya jika majikan dia ni main piano, minum kopi dan sebagainya, ini adalah petanda yang sebenarnya bos dia ni atau pemajikan dia ni dalam keadaan yang stres ataupun ada masalah. So orang gaji Franciscus ni dia ada ceritakan kepada polis yang mana pada malam kejadian Franciscus ni telah memanggil semua orang gaji dia untuk berkumpul di ruang tamu di rumah mereka, dan Franciscus ni juga ada panggil semua pekerja-pekerja daripada syarikat dia. Kiranya Franciscus ni dia ada company sendiri tau. So dia panggil semua pekerja dia berkumpul di rumah dia pada malam tu juga. Dan pada malam tu dia telah bagi duit kepada pekerja-pekerja dia, pada orang gaji dia. Tapi masa tu mungkin orang tak expect apa-apa lagi lah kan. So itu antara perkara-perkara pelik yang berlaku lah pada malam kejadian. Selain daripada itu, Franciscus ni juga dia telah menghantar satu WhatsApp di grup kiranya mantan-mantan lah, ataupun orang kata ex-ex sekolah dia dulu kan, sekolah menengah dia dulu. Dia tulis dekat dalam WhatsApp grup dia yang berbaur untuk meminta maaf, yang mana dia minta maaf kepada ahli-ahli grup tu dan dia berharap untuk semua orang hanya memikirkan perkara kebaikan sahaja tentang dia. Dan ketika itu pukul 3 pagi. Memang pelik lah kan. So kawan dia tu ada seorang yang reply. Kawan dia kata, so kawan dia ni reply, ngomong apa engkau mat jam 3 fajar ini. Macam itulah kiranya yang kawan dia tu tulis. So masa tu memang grup tu pun memang diorang dah start, orang kata pelik lah kenapa dengan Franciscus ni kan. So setelah dia tulis di grup WhatsApp dia tu, dia pun pergi ke bilik tidur dia dan dia pun tembaklah diri dia sendiri. Kira dia bunuh diri sendiri. Dan macam tu je lah, kira itulah kronologi dia. Yang menurut siasatan polis, Franciscus ni telah bergaduh dengan isteri dia. Kira ada satu pergaduhan yang berlaku di antara dia dan isteri dia dengan Margaret ni, yang mana Margaret ni sampai minta cerai. Sebab apa korang rasa? So rupanya Franciscus ni telah membunuh anak-anak dia dan juga isteri dia atas kerana dia kantoi curang. Ataupun arti kata lain, dia ni ada perempuan simpanan. So bila isteri dia tahu, isteri dia nak minta cerai. So Franciscus ni rasa kecewa dan Franciscus ni rasa dia tak nak tinggalkan anak-anak dia. So dia pun bunuh semua sebab dia nak selesaikan masalah dia macam tu je. So Franciscus ni dia juga telah meninggalkan nota tu. Dia tulis, aku sudah sangat lelah, maafkan aku sangat sayang dengan anak dan isteriku, Choki dan Snowy. Aku tidak sanggup meninggalkan mereka di dunia ini. So tragedi ini adalah tragedi yang sangat jarang berlaku di Sumatera Selatan ya. So bila benda ni berlaku, dia sangat meninggalkan kesan yang sangat mendalam lah kepada penduduk di situ. So sebenarnya melalui kisah yang aku cerita ni, semua orang tahu semua masalah boleh diselesaikan dengan cara sit and talk, ataupun kita boleh minta, orang kata, nasihat daripada orang lain. Bukanlah dengan cara bunuh. Bunuh ni tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Untuk orang yang memang ada masalah stres, yang mana dia tidak boleh berfikir dengan panjang. Hanya disebabkan pergaduhan di antara Franciscus dan Margaret, habis anak-anak dia pun jadi mangsa. Sampai anak-anak dia pun kena bunuh sekali. Padahal anak-anak dia tak berusaha, anak-anak dia tak salah apa pun sebenarnya. Pada dasarnya kalau kita melihat Franciscus dan anak-anak dia dengan keluarga dia ni, nampak seperti sangat sempurna lah, sangat perfect. Yang mana Franciscus ni ada anak perempuan, ada anak lelaki, ada isteri dan juga ada company sendiri, ada orang gaji. So memang diorang ni perfect family.
kalau korang lelaki kat luar sana yang melihat video aku ni, kalau korang dah perfect atau dah cukup segalanya, korang tolonglah setia dengan orang yang memang menjadi isteri korang, yang mana halal, memang halal. Kenapa nak cari yang tak halal kan kat luar sana? Memang betul lah orang cakap perempuan ni akan diuji apabila lelaki itu tidak memiliki apa-apa, tetapi lelaki diuji apabila dia memiliki segalanya. So korang kat luar sana tolonglah, perfect ke tak perfect ke, sayangilah orang yang menghargai korang yang ada kat rumah tu. Okey lagi cik, macam dah kahwin pula aku. Melalui cerita ni korang tolonglah ambil iktibar. Semoga cerita aku ni bermanfaat untuk korang. Aku harap benda tidak berlaku lagi di Malaysia ataupun Indonesia ataupun di mana sahaja. So terima kasih kepada korang yang tengok video ini pada awal sampai habis. Tunggu untuk next video. Okay? Jangan lupa tekan butang loceng untuk next video punya notification. Alright, bye korang. Assalamualaikum.